Terima kasih Alia Muhammad Dungun atas soalan berkenaan dengan nuklear. Nuklear Malaysia menawarkan khidmat teknologi nuklear dalam pelbagai sektor ekonomi dalam usaha meningkatkan kemahiran teknikal berteraskan sains dan teknologi nuklear kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga dalam proses pemulihan ekonomi. Nuklear Malaysia menawarkan 3 program utama, iaitu 1, konsultasi dan kerjasama R&D dan juga commercialization dan inovasi. 2, khidmat kepakaran teknikal, dan yang ketiga, latihan. Bidang kepakaran nuklear Malaysia merangkumi pelbagai sektor terutamanya dalam sektor industri, pertanian dan perubatan. Sebagai contoh dalam bidang pertanian, mungkin kita tak kaitkan dengan teknologi nuklear, tetapi Nuklear Malaysia telah memperkenalkan 2 variety padi yang baru, dikenali dengan nama NMR 151 dan NMR 152, yang mempunyai tahap toleran yang tinggi terhadap penyakit serta keadaan cuaca yang tidak menentu, di samping mampu mengeluarkan hasil yang tinggi. Kalau biasanya 4 tan 1 hektar, tetapi padi nuklear ini dapat menghasilkan 9 tan 1 hektar. Dan kita sedang bincang dengan pihak Kementerian Pertanian untuk padi ini diklasifikasikan sebagai padi sah. Nuklear Malaysia sedia berkongsi kepakaran yang dimiliki dalam penghasilan benih baru, tanaman dan kaedah pengurusan pertanian yang cekap ataupun precision agriculture dengan golongan petani dan peladang. Untuk sektor perubatan pula, Nuklear Malaysia mempunyai kepakaran menghasilkan radioisotop samarium 153 untuk tujuan penjagaan paliatif bagi pesakit kanser tulang dan iodine 131 untuk rawatan kanser thyroid sebagai contoh untuk diaplikasikan dalam sektor perubatan. Bagi sektor industri pula, Logi Altron dan Sinagama di Nuklear Malaysia telah menyediakan perkhidmatan penyinaran bagi peralatan perubatan, produk farmasi makanan, jadi contohnya catheter, medical gloves, dapat kita buat irradiation supaya menepati standard ekspor, dan juga herba dan rempah, buah-buahan, kosmetik, silicon wafer dan kabel taut silang. Gamma Greenhouse pula menyediakan khidmat penyinaran tumbuhan dan bahan culture tissue untuk tujuan pembiakbakaan pertumbuhan yang boleh dimanfaatkan oleh sektor pertanian juga. Selain perkhidmatan kepada industri, Nuklear Malaysia juga menawarkan program latihan untuk aplikasi sains dan teknologi nuklear dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang antaranya termasuk bidang perubatan, industri, pembuatan, pengurusan alam sekitar. Sebagai contoh, setiap pekerja sinaran perlu dilatih di Nuklear Malaysia. Kita juga latih Radiation Protection Officer di mana-mana industri yang ada kesan radiation. Kita melaksanakan penilaian tanpa musnah, terutamanya dalam sektor kipalan, dan sehingga kini sebanyak 50,988 peserta telah dilatih oleh Nuklear Malaysia. Nuklear Malaysia juga merupakan penyedia latihan dalam bidang sains dan teknologi nuklear yang berdaftar di bawah HRDF sejak tahun 1996. Silakan soalan tamar pertama, Dungun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita melihat dalam satu penerbitan tahunan, sebuah penerbitan telah menyebutkan, iaitu bagi tahun 2018, GII menyenaraikan kedudukan Malaysia dalam tangga ke-35 dari senarai negara berpendapatan sederhana yang menunjukkan kemajuan dari segi inovasi. Soalnya, adakah kemampuan yang perlu dalam kita menyediakan sumber manusia dalam memajukan bidang ini? Berdasarkan Sains Outlook 2017, nisbah pelajar yang mendaftar di dalam aliran sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah kerajaan menunjukkan bahawa peratusan pelajar dalam bidang STEM berbanding sastra ialah 46.54%. Data ini pula merangkumi pelajar dalam aliran pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Jika pelajar TVET ini diasingkan, maka nisbah pelajar aliran sains berbanding sastra sebenarnya masih rendah,
Ini menunjukkan betapa usaha untuk meningkatkan minat, kesedaran dan pemberitaan masyarakat dalam sains dan teknologi perlu ditingkatkan. Soalnya adakah ada usaha-usaha ke arah melibatkan sumber manusia dan keupayaan dalam bidang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Soalan tambahan ini keluar sedikit daripada tajuk nuklear dan lebih kepada satu soalan umum berkenaan dengan modal insan dan juga pembangunan pendidikan dalam bidang STEM. Saya jawab berkenaan dengan sains nuklear sebagai contoh memberi gambaran bahawa bidang seperti nuklear ini sebenarnya dapat menarik minat daripada rakyat tempatan. Berdasarkan kepada rekod modal insan dalam sistem KRSTE.my, sejak Jun 2020, jumlah modal insan dalam bidang sains nuklear adalah sebenarnya ramai, 432 orang. Definisi modal insan STI yang digunakan pakai berdasarkan kepada Canberra Manual, iaitu seorang yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertiary dalam bidang STI atau seseorang yang bekerja dalam bidang STI walaupun tidak memiliki sebarang kelayakan dalam bidang tersebut. Nuklear Malaysia juga bekerjasama dengan Universiti Tempatan UKM, ada Bachelor of Science dalam Nuclear Science UTM, Bachelor dalam Nuclear Engineering Universiti Melaya, ada peringkat sarjana dan PhD. Jadi untuk rumuskan perkara tersebut dan menjawab soalan, ya memang betul kita ada sedikit cabaran untuk menggalakkan anak-anak muda kita masih lagi agak ke belakang dalam terlibat dalam bidang STEM secara umumnya, tetapi minat dan juga dari segi kursus-kursusnya sudah ada di universiti-universiti tempatan awam, dan saya harap akan memperbudayakan lagi sains dan teknologi supaya lebih ramai minat dalam bidang STEM. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya jemput sekiranya ada soalan tambahan kedua. Yang berhormat Merbuk. Terima kasih Tak dengar. Yang Bertuah. Oh, itu. Yang Berhormat Menteri. Daripada jawapan tadi, disebut nuklear Malaysia antara lain 3 fungsinya adalah khidmat perunding bagi R&D. Kemudian saya semak balik dalam National Key Result Area R&D, sebenarnya nuklear Malaysia ni tak ada pun dalam kedudukan 10 yang pertama. Ya. Kemudian dari segi IP filing juga tak termasuk dalam 10 yang pertama. Dalam bidang pengkomersialan juga tak ada langsung. Jadi saya tengok macam out of sync antara jawapan tadi dengan polisi kerajaan yang ada. Mohon sedikit pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Memang betul dari segi pengkomersialan teknologi nuklear ini agak tidak banyak waktu ini. Jadi apabila saya telah melawat agensi nuklear Malaysia baru-baru ini, saya telah melihat kepada teknologi yang ada di situ. Memang banyak IP, memang ada banyak penyelidikan. Tapi masalah di agensi nuklear, seperti mana juga masalah di institut penyelidikan yang lain, adalah untuk kita commercialize teknologi dan juga penyelidikan yang sedia ada. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, di Malaysia, di peringkat experimental development, iaitu di peringkat sebelum commercialization, perbelanjaan kita adalah hanya 15% daripada gross expenditure on R&D. Maksudnya kebanyakan daripada perbelanjaan kita dalam pendidikan dan pembangunan adalah di peringkat fundamental dan applied research. Manakala di negara-negara maju ataupun negara-negara yang sama taraf dengan kita, mereka telah memberi banyak lagi tumpuan perbelanjaan kepada experimental development, hampir 50%. Itu sebelum commercialization. Jadi cabaran yang saya ada sebagai Menteri Sains dan Teknologi adalah bagaimana untuk meyakinkan kita supaya perbelanjaan kita sama ada daripada sektor awam ataupun sektor swasta disalurkan lebih kepada peringkat experimental development, iaitu untuk membawa penyelidikan, membawa IP itu ke tahap commercialization. Jadi itu gambaran umum. Gambaran di peringkat nuklear pula, saya akui bahawa mungkin ada sedikit kelembapan
untuk kita develop teknologi nuklear ini. Mungkin sinonim dengan tenaga nuklear dan sebagainya, tetapi sebenarnya banyak aplikasi dia. Dan saya akan melihat bagaimana untuk meningkatkan lagi pengkomersialan daripada teknologi nuklear. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat